Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum kita teruskan majlis, saya rasa lebih eloklah pada petang ni kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah pada petang ni kita bersama sekali lagi dalam siri-siri webinar vaksin rohani, anjuran YB Datuk Ustazah Hajah Siti Aisyah Haji Ghazali daripada Pejabat Pembangunan Luar Bandar, Pembasmian Kemiskinan, Pembangunan Insan dan Kesejahteraan Masyarakat Negeri Kedah. Sidang hadirin yang berada dalam talian Zoom kita, yang mana yang berada dalam live kita pada pagi ini, insya-Allah kita akan mengupas satu topik. Dalam siri-siri yang lalu ada pelbagai topik yang dikupaskan. Maksudnya tidak terlepaslah juga untuk minggu ni kita akan ada satu topik baru, iaitu topik duit hang pi mana masa Covid ni. Jadi saya suka untuk ceritakan pada sidang hadirin, sidang penonton yang berada di talian pada petang ni bersama dengan saya selaku moderator Muhammad Muzammil bin Muhammad, merupakan kaki tangan Lembaga Zakat Negeri Kedah, dan saya rasa ramai yang ternanti-nanti figura ataupun panel kita pada petang ni, tidak lain dan tidak bukan Prof. Dr. Asmadi Muhammad Naim, yang merupakan MC Unisyams. Sihat, Prof? Alhamdulillah sihat. Sedikitlah latar belakang sebelum kita teruskan webinar kita pada petang ni. Prof, nama penuh Prof adalah Dr. Asmadi Muhammad Naim. Sekarang ni merupakan Naib Chancellor di Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah, atau lebih dikenali sebagai Unisyams, yang terletak di Kuala Ketir. Prof merupakan Profesor di Center of Islamic Financial Education and Research, CIFR di sana. Kalau ikut asal Prof ni bukan orang Unisyam lah. Prof merupakan Profesor di Pusat Pengajian Perniagaan Islam IBS di Universiti Utara Malaysia, yang saya kira sudah hampir 2 dekad. 21 tahun. Lebih 2 dekad. 21 tahun Prof sebagai seorang profesor di sana, dan pada Februari tahun ini, Februari 2021, Prof telah dilantik sebagai Naib Chancellor Unisyams. Okey, sidang hadirin yang mendengar dalam talian Zoom ataupun dalam FB Live, pada petang ni kan, kalau ikut kita nak share satu tips. Pada petang ni wawancara kita lebih kepada tips bagaimana menguruskan kewangan. Jadi Prof, pada keadaan ataupun dalam keadaan sekarang ni Prof, dalam era Covid ni, sebelum kita terus kepada tips-tips di soalan-soalan yang seterusnya, suka untuk saya tanya Prof, adakah kita ni, masyarakat kita, khususnya dalam negeri Kedah, amnya di Malaysia dan dunia sekarang ni, sedang berhadapan dengan krisis kewangan yang kritikal? Saya jemput Prof untuk sambut soalan pertama saya. Terima kasih Ustaz Muzammil Muhammad. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man tabi'ah wa wala. Sekali lagi terima kasih Ustaz. Yang saya hormati semua penonton-penonton sama ada di Zoom ataupun di FB Live. Terima kasih kepada penganjur, khususnya kepada YB Datuk Ustazah Hajah Siti Aisyah Haji Ghazali,
yang merupakan ahli majlis mesyuarat kerajaan dan juga pengurusi jawatankuasa pembangunan luar bandar, pembasmian kemiskinan, pembangunan insan dan kesejahteraan masyarakat negeri Kedah. Jadi terima kasih kerana menjemput saya untuk sesi pada tengah hari ini. Sebenarnya dah banyak kali dah, cuma saya tidak berkesempatan, tetapi pada petang ini alhamdulillah dapat memenuhi hasrat daripada tuan rumah untuk kita membicarakan sesuatu lah Ustaz pada petang ni. Jadi bila kita tengok sama ada kita berdepan dengan krisis kewangan ataupun tidak, saya ingat kita kena tengok, kita semua sudah tahu kita berdepan dengan pandemik Ustaz. Pandemik COVID-19 ni, kalau kita patah balik sedikit, COVID-19 ni setelah sebenarnya daripada akhir 2019 dah mula ada kes, tetapi selepas pada tu mulalah kita ber-PKP pada Mac 2020. Jadi kita ingatkan mungkin dalam masa sekejap saja kita ada kelonggaran dah sikit, selepas tu bulan Jun, Julai ataupun bulan Ogos lebih kurang macam tu. Betul. Tapi lepas tu kita orang kata dikurung balik lah. Kita dikurung balik selepas pada tu, yang mana kalau kita lihatlah, kalau data yang ada, kita tengok benda ni memang terjejas. Orang yang dijangkiti virus COVID ni dah melepasi 150 juta lah kalau mengikut data. Kemudian dalam kes-kes setiap hari itu dia ada kes-kes yang banyak. Cuma kita ni di negara kita beruntung kita dah peratusan vaksin tu dah lebih besar, jadi jangkitan tu dia makin mengurang. Dan yang paling penting Ustaz, jumlah yang masuk ICU berkurangan. Alhamdulillah. Yang tu yang paling penting lah. Mungkin dijangkiti tu, walaupun divaksin kita mungkin boleh dijangkiti. Saya sendiri pun dijangkiti Ustaz hari tu, walaupun dah 2 dos sejak Jun. Tetapi dijangkiti. Tapi alhamdulillah kita dalam peringkat sama ada stage 1 ataupun 2. Jadi bila adanya COVID begini, bila ada data-data menunjukkan banyak kesan daripada banyak yang terkena jangkitan COVID ni. Kalau kita lihat pula di sudut ekonomi, fasa tu dia ada berlaku beberapa fasa yang kita berdepan. Yang pertamanya seolah-olah berlaku fasa kemusnahan perniagaan dan ekonomi. Kenapa boleh berlaku kemusnahan? Sebab kita ada lockdown. Jadi bila ada lockdown, bagi mereka yang pendapatannya bukan pendapatan secara bergaji, jadi mereka akan terkesan, mereka akan terkesan di sudut pendapatan. Dan syarikat-syarikat yang memberi gaji kepada pekerja pun pada waktu tu, pada peringkat awal mungkin mereka ada kemampuan, tapi lama kelamaan kemampuan tu menurunlah. Bila lama, kemudian supply chain juga terganggu lah. Barang nak sampai kepada kita, walaupun dibenarkan pada waktu itu beberapa sektor bekerja lah, ataupun pengangkutan dibenarkan, tetapi pernah satu ketika semuanya tidak dibenarkan lah. Jadi rantaian perkhidmatan itu akan memberi kesan. Walaupun kita kata makanan tidak ada masalah, makanan tidak ada masalah untuk beredar di kalangan masyarakat. Tapi bila berlaku lockdown, pelabuhan tutup contohnya, sempadan tutup, barang luar nak masuk dia akan jadi satu kesukaran. Jadi ada mengganggu supply chain. Begitu juga productivity, banyak barang menjadi sifar. Jadi bila productivity banyak barang bagi sifar, walaupun kita kata ini bukan benda utama, contohnya kertas dan sebagainya, kita rasa bukan benda utama, tapi kena ingat bila kita buat semua aktiviti secara online, mengajar dan sebagainya, kita perlukan kepada penulisan perlu juga pada kertas, pen dan sebagainya. Jadi dia akan terganggu produktiviti sifar, dan aktiviti-aktiviti yang dibuat secara online pun terganggu. Jadi kita nampak fasa tersebut. Kemudian fasa kedua, kita melihat kepada ekonomi makin merudum lah, disebabkan harga barang dari segi penulisan, beberapa penulisan lah yang saya dapat petik daripada kajian mereka, harga barang jatuh, pasaran saham pun jatuh sebab suasana terkesan dengan fasa pertama tadi. Kemudian kehilangan pekerjaan pun makin bertambah. Kadang-kadang syarikat boleh bertahan 2-3 bulan. Tapi bila dah cuti lama sangat, duit kocek kita pun habis. Jadi syarikat pun begitu juga. Jadi setengah negara dia dah tak ada dah duit. Jadi dia menyebabkan dia kena buat pinjaman dan sebagainya lah.
Kemudian pada waktu itu mungkin negara cara untuk menggalakkan rakyat, membantu rakyat, dia buat package rangsangan. Jadi itu kedudukan dia lah. Jadi itu fasa kedua. Fasa ketiga Ustaz, kita tengok ekonomi jadi semakin merudum bila berterusan, ya. Betul. Berlaku pasar saham mungkin kita tak terlibat lah, pasar saham pun makin jatuh. Kemudian industri kecil sederhana dah tak larat dah. Kami dah bertahan dah Ustaz, dia kata pada kita. Tapi nak buat macam mana, dah 3 bulan, 6 bulan. 6 bulan kami sewa macam mana? Ada setengah owner sewa, dia bagikan kelonggaran. Betul. Kita tak perlu bagi sewa. Kalau sewa dengan kerajaan mungkin pihak berkuasa tempatan kecualikan sewaan pada waktu itu. Tetapi kalau dengan swasta, kalau mereka yang daripada pribadi tidak bersedia untuk beri kelonggaran, jadi mereka dah hilang, ya. Kecairan tu dah tak ada dah. Kecairan maksudnya duit dalam poket dah tak ada dah, ya. Kemudian berlaku kehilangan pekerjaan secara besar-besaran. Jadi untuk waktu ini itulah kita nampak, kita bertuah kerajaan kita ada juga buat package rangsangan pada waktu itu. Ya. Tak dapat banyak pun, tapi sebahagian daripada bantuan kerajaan dah. Kemudian lembaga zakat pun saya ingat pada waktu itu sebelum kerajaan pusat putuskan untuk bagi bakul makanan kepada rakyat pun, kita di zakat dah mula dah. Dah mula dah dengan projek Food bank kita rancangkan lagi, dan saya dapat tahu daripada CEO zakat sendiri pun, Tuan Syekh Zakaria pun sebut kita gandakan, kita gandakan food bank kita. Jadi walaupun tidak ada dalam list, kalau perlu pergi ke masjid ambil lah makanan daripada food bank tersebut. Kemudian lepas pada tu kita pun melihat kepada kesan, fasa terus kita lihat pada kesan post Covid ni, selepas Covid ataupun kita masih Covid tetapi orang kata kita terpaksa terima dia itu sebagai endemik. Jadi kita kena tengok kesan selepas pada post Covid tadi. Setengah negara dia tutup. Kita pun hari itu kita dah tutup, tak nak bagi buruh-buruh luar masuk. Betul. Bagi dulu pada masyarakat tempatan untuk bekerja. Cuma itulah majikan akan mengeluh. Sebab apa? Dia habaq, dia kata kerja-kerja berat ni kalau bukan orang luar, orang kita tak nak buat lah. Contohnya saya bagi contoh, kalau di pasar-pasar borong, yang orang mengeluh contoh pasar borong Selayang dan sebagainya, nak angkat bakul besar-besar tu siapa? Ada pemuda-pemuda kita sanggup. Dengan gaji, dan kalau setakat gaji sebagaimana orang luar, mungkin pemuda-pemuda kita tak sanggup. Dengannya dia naikkan gaji sampai 1,000 lebih dan sebagainya. Jadi itulah keadaannya. Jadi tapi setengah negara dia tolak orang luar masuk. Antaranya tak nak bagi masuk penyakit, satu lagi nak bagi prioriti kepada orang dia bekerja lah. Jadi itu antaranya. Walaupun begitu Ustaz, setelah kita berdepan dengan perkara-perkara ni, sebenarnya kita dah lihat ada perubahan-perubahan. Ya, perubahan-perubahan, contohnya peningkatan pada tahun 2021 ni, kita punya keluaran dalam negara kasar kalau mengikut menteri kata dah meningkat, ya. Sebanyak beberapa peratus, 16%. Kemudian di sudut perkara-perkara lain pun meningkat. Kenapa? Kerana ekonomi kita dah mula buka. Walaupun ada di kalangan kita kata, adakah kita ni tidak menghargai nyawa? Tidak, kita menghargai nyawa, tapi itulah kena ber-SOP lah. Kena ber-SOP, kita jaga SOP, insya-Allah kita tak kena dengan jangkitan Covid ni. Dan di sudut pendidikan tinggi pun kami dah kena bersedia daripada 15 Oktober inilah. Nak main lah. Nak main lah. Dan pelajar-pelajar berkeperan pun dah masuk. Tapi kalau institusi awam, dia orang memang bermula Oktober. Kalau kami di Indonesia bermula Disember. Disember semester baru. Kalau kita panggil pelajar lama pun pelajar berkeperluan, iaitu pelajar medik, kita ada pelajar perubatan kita, dan mereka kena guna makmal lah. Juga pelajar kaunseling kita panggil, sebab mereka kena berinteraksi macam kita ni secara fizikal, tetapi kena ber-SOP lah. Jadi kita kena dah bersedia, walau macam mana pun kita buat persiapan. Kita buat persiapan dalam bentuk SOP, buka dan tutup pejabat kalau berlaku kes jangkitan Covid.
Jadi saya rasa betul kita berdepan dengan sedikit banyak kegawatan ekonomi bila Covid ni Ustaz. Tapi kita telah mula buka dan data-data menunjukkan keadaan ekonomi makin baik. Jadi orang yang tak bekerja dah dipanggil bekerja semula kerjaan. Cuma untuk kita jaga nyawa kita kena patuhi SOP lah. Dan pengalaman saya sendiri bila kena Covid ni, ada sebahagian yang dekat tak kena walaupun dia berdekatan dengan kami tapi dia jaga SOP. Jadi dia kalangan adik-beradik yang bersama pun ada orang tak kena. Jadi itulah SOP tu kena jaga dan insya-Allah dengan vaksin ni kita adalah sikit dengan izin Allah ketahanan badan kita tu. Ya, betul Prof. Okay, baik. Jadi sidang penonton yang berada di atas talian sama ada di Zoom ataupun di page Urusia Penerangan Darul Aman, itulah jawapan Prof daripada soalan yang pertama kita. Kan, adakah kita ni sebenarnya sedang berhadapan dengan krisis kewangan yang kritikal? Jawab Prof, ya. Kan, kita memang berada dalam krisis dan endemik ni dah mula menunjukkan kesan di mana krisis-krisis yang terjadi sekarang ni mula kita berbuah lah mendatangkan hasil apa yang dibuat oleh pihak kerajaan dan sebagainya. Kita boleh lihat pada hari ini dan dalam sehari dua ni menunjukkan jangkitan kes dan mereka yang berada di ICU turun dengan mendadak. Sidang hadirin, sidang penonton yang berada di atas talian, sukarlah sebenarnya saya ni bila saya dengar Prof cerita ekonomi ni sebenarnya memang benda yang penting. Betul ya Prof? Ekonomi ni dia tidak akan lari, mahu pun tidak akan lari walaupun dia individu ke, dia anak dua ke, dia kerajaan ke, kan, dia kedai makan sebagainya pun, semuanya akan berkisar tentang ekonomi. Cuma Prof, saya suka untuk petik soalan yang kedua. Dan sebelum saya petik soalan yang kedua ni, saya nak buka lah peluang kepada pendengar kita yang berada di Zoom maupun yang berada di FB Live. Sekiranya ada soalan yang ingin, lama dah nak dengar Prof Asmadi cakap ni, nak tanya direct soalan, boleh letak soalan anda di ruangan komen ataupun di ruangan chat Zoom. Nanti kalau kata kita ada kelapangan masa, saya akan tolong bacakan mewakili para pendengar yang ada pada petang ni. Jadi Prof, soalan saya yang kedua, kenapa kita sebagai masyarakat ni kita perlu menguruskan kewangan kita ataupun menguruskan duit kita dengan baik, Prof? Okey, kita untuk mendapat rezeki memang kita ada usaha kita, insya-Allah. Dengan usaha kita yang bersungguh-sungguh tu, saya kira di sana ada rezeki untuk kita lah ya. Kita dapat gaji dan sebagainya. Jadi bila kita sudah mendapat pendapatan tadi, ya itu antara yang perkara utama yang kita kena buat dalam kita buat pengurusan kita tu, kita kena tengoklah ya, kita kena letakkan apakah matlamat-matlamat yang kita nak capai daripada kewangan kita tadi. Cuma itulah kita sebagai orang Islam, kita tak bolehlah matlamat kewangan kita ni hanya berbentuk duniawi Ustaz ya. Kita kena ada juga bentuk ukhrawi. Jadi perancangan kewangan kita, bila kita nak merancang mendapat kewangan, pastikan dapat kewangan yang halal ya. Dan kita nak bekerja, pilih pekerjaan-pekerjaan yang memberikan kita rezeki yang halal ataupun disebut sebagai halalan tayyibah ya. Itu yang pertama. Sebab apa? Kita nak pesanan Nabi tu, kita takut kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih ya. Setiap rezeki atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap daging ya yang terbit daripada sumber yang haram, neraka lebih layak untuknya, waliyadzubillah. Moga kita dijauhi daripada perkara tersebutlah. Jadi dalam kita merancang kewangan kita ni Ustaz ya, kita kata nak menguruskan duit kita dengan baik, yang pertamanya sumbernya kita nak kena pastikan kita daripada sumber yang halal ya. Itu yang pertamalah. Yang keduanya, setelah kita dapat hasil yang halal tadi, kita sepatutnya meletakkan dalam diri kita apakah yang kita nak capai. Pertamanya tentulah kita nak pastikan bahawa keperluan kita ni telah terpenuhi.
keperluan-keperluan asasi kita. Jangan kita dahulukan benda yang tidak penting daripada benda yang penting. Kemudian dalam kita nak berhadapan, nak capai keperluan kita seharian, kita kena ada matlamat ataupun kita kena ada perancangan supaya kita dapat juga melihat pada waktu senang bila kita dapat rezeki, kita dapat menggunakan juga kalau ditimpa kesusahan ada tabungan. Jadi kita kena lihat mana yang kita boleh belanjakan sekarang, mana yang kita boleh lajakkan kemudian ataupun sebagai simpanan pada masa akan datang. Dan jangan lupa di situ juga ada hak orang lain. Betul. Ustaz daripada lembaga zakat. Jadi kadang-kadang orang terasa kalau bagi sedekah ni miskin. Tidak, bagi sedekah ni dia akan mengembangkan wang kita. Jadi jangan kita berkira-kira nak bagi sedekah utamanya dulu pada mak ayah kita. Bagilah ya pada mak ayah kita ataupun pada adik-beradik kita yang mungkin tidak ada kemampuan, jadi orang dekat dengan kita, ataupun kepada rakan-rakan yang kita memang berkeperluan. Jadi ada portion yang kita letakkan untuk bersedekah dalam kehidupan kita lah. Tapi jangan lupalah yang saya katakan tadi, dalam menguruskan kewangan, kalau ada duit lebih, dia ada bahagian yang boleh kita laburkan. Cuma jangan laburkan dalam skim cepat kaya. Itu yang jadi soalan ataupun tema, mana pi duit aku tu. Pi mana? Pi mana duit aku? Sebab apa? Kadang-kadang kita nak melabur, kita nak kaya cepat. Kita nak kaya cepat, datang orang dengan pada kita tengah-tengah kita makan, dia bawa Mercedes Benz dia. Kita pun tanya, "Hei, banyak duit yang kali ni." Dia kata, "Itulah aku melabur dalam ni." Dia tunjuk terus pendapatan dia contohnya. Dia pun kata, "Pak Lang nak masuk tak?" Sudah. Kata, "Berapa?" "Masuk 10,000." Kan? Masuk 10,000, bulan-bulan boleh dapat 1,000. Selama 10 bulan, dan lepas tu dapat balik 10,000. Jadi mula-mula kita, jadi kalau cari lagi cepat dapat. Mungkin lapisan pertama tu dia dapat duit elok. Lapisan kedua bila dikenalkan tu dah makin ramai, masih lagi dapat elok. Lapisan ketiga kita cuba bayangkan 10,000 kali 20,000 orang. Jadi pada waktu tu dia pun hilang. Waktu tu dia pun hilang. Berapa juta dia dapat tu kita pun tak pastilah. Jadi ada kena ambil peluang pelaburan-pelaburan duit kita, dan pelaburan ni pun ada dua, Ustaz. Pelaburan yang berbentuk susah untuk kita cairkan dan pelaburan yang senang untuk kita cairkan. Contoh kita kata beli rumah ni bagus. Beli rumah ni perlu sebab apa? Keperluan kita pun. Katalah kita nak melabur beli rumah satu lagi. Boleh juga, tapi kena ingat beli rumah untuk dicairkan susah. Untuk dicairkan dalam arti kata apa? Waktu tu anak nak masuk belajar. Jadi pada waktu tu susah. Tu setengah-setengah orang dia beli gelang contohnya. Dia beli gelang lebih sikit untuk isteri dia pakai. Jadi sebab apa? Dia kata kalau terdesak boleh jual gelang tadi ataupun boleh gadai. Gadai pun kita ada sistem rahan. Sistem gadai Islam, jangan duk pergi sistem gadai yang konvensional. Sebab apa? Kita nampak kedai-gadai konvensional masih lagi laku. Laku sekarang ni pun. Jadi yang kita pelik, sedangkan bank rakyat ada buat gadaian, bank Islam ada buat gadaian, beberapa bank lain pun ada buat gadaian, Yapim buat gadaian, tapi kita masih lagi pergi ke gadaian konvensional yang penuh dengan sistem riba. Jadi itu antara perkara kita kena asingkan dalam kita menguruskan wang kita itu. Untuk pelaburan pun kena ada, dan kemudian saving pun kena ada jugalah. Untuk masa akan datang waktu susah, kita tak tahu. Aku sangka terang sepanjang hari, rupanya hujan di tengah hari kan. Jadi itu yang kita nak tengok, keperluan-keperluan kita. Jadi itu dulu Ustaz tentang pengurusan duit dengan cara yang baik. Baik. Sidang penonton yang berada dalam talian Zoom, yang berada dalam Zoom, dan juga yang berada di atas talian dalam page Rusia Penerangan Darul Aman. Tak banyak lagi sebenarnya. Kita bakal ada lagi 2-3 soalan. Cuma dalam tempoh masa yang ada sekarang ni, saya dimaklumkan di peringkat Rusia pada petang ni kita akan ada satu kuis. Kita ada kuis.
bersempena dengan kedatangan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan buka ruang kuis kita pada petang ni dengan beberapa soalan. Soalan ada di tangan. Tuan-tuan, soalan ada di tangan saya. Jadi macam mana kaedah untuk kita jawab soalan ni? Yang pertama je, dia tak ada yang kedua, dia hanya ada yang pertama saja. Yang pertama je, tuan-tuan dan puan-puan yang berada di atas talian hanya perlu menaikkan jawapan bagi soalan berkenaan. Hanya perlu menaikkan jawapan bagi soalan yang berkenaan. Kemudian sekiranya betul soalan yang tuan-tuan ajukan, yang tuan-tuan jawab, kita akan tanya Prof lah. Prof akan jawab betul ke, salah ke, Prof tengok sekiranya betul apa yang tuan-tuan jawab, maka nanti tuan-tuan akan claim balik hadiah dengan pihak penganjur yang anjurkan program kita pada hari ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, untuk soalan yang pertama, suka untuk saya cakap, saya ulang sekali lagi apa nak jawab tu hanya bubuh jawapan di ruangan Zoom. Bubuh jawapan di ruangan Zoom. Untuk soalan yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, sebutkan peristiwa besar yang berlaku di dalam bulan Rabiul Awal. Sebutkan peristiwa besar yang berlaku di dalam bulan Rabiul Awal. Boleh bubuh jawapan di ruangan Zoom kita. Silakan. Oh, laju tu dia. Kira sekarang ni hak paling menang, hak paling cepat tag. Tuan-tuan, yang paling cepat tag yang akan menang lah. Jadi saya rasa yang menang ni hak nombor 1 lah. Saudara Azmi Cik, Maulidur Rasul, kelahiran Nabi. Ya, betul. Soalan yang pertama ni, sebutkan peristiwa besar yang berlaku pada bulan Rabiul Awal ni adalah kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahniah kepada Azmi Cik, nanti boleh follow up dengan urus setia program, insya-Allah. Ada, dia kata ada hadiah lah kuis ni. Selalunya kuis tak ada hadiah ni, lain macam sikit. Untuk soalan yang kedua, harap semua bersedialah. Untuk soalan yang kedua, apakah peristiwa yang berlaku sebelum pada kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Boleh tulis di ruangan Zoom, silakan. Oi, serang apa tu? Serangan Abraha, serangan tentera bergajah. Tu dia. Serangan lain semua lain agak lambat nampak gaya. Jadi untuk soalan yang kedua, apakah peristiwa yang berlaku sebelum kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dimenangi oleh saudari Habsyah. Saudari Habsyah, kalau tengok dalam Zoom kita ni, dia jawab, tapi awal tu dia jawab tak lengkap, dia tulis serang je. Dia tulis serang, dan barulah dia sambung jawapan dia tu, serangan Abraha. Ya, itulah peristiwa yang berlaku ketika mana sebelumnya datang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk soalan yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, kita lari sikit daripada soalan Maulidur Rasul, disebabkan penganjuran program webinar kita ni dianjurkan oleh Yang Maha Berhormat YB Siti Aisyah di bawah portfolio pejabat unit pembangunan insan negeri Kedah. Jadi soalan saya yang ketiga, para hadirin, di manakah terletaknya pejabat unit pembangunan insan negeri Kedah? Di mana? Di Alustang ke? Tu dia. Tu dia. Okey, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, yang berada dalam Zoom, yang juga yang dengar dalam page, untuk soalan yang ketiga, dekat mana terletaknya pejabat unit pembangunan insan negeri Kedah ni, adalah terletak di Wisma Darul Aman. Jadi pemenang bagi soalan yang ketiga ni kepada saudari Syah Nur Syahmi Aiman. Jadi tanya kepada ketiga-tiga orang pemenang, kerana berjaya menjawab soalan, jadi hadiah
atau hadiah daripada kuis kita pada benar ni, boleh direct dengan urus dia program selepas program ini berakhir. Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, habis dah kita 2 soalan tadi ni, kan Prof. Jadi sukarlah saya untuk tanyakan kepada Prof soalan yang ketiga, Prof. Apabila kita dah uruskan dah, apabila kita urus duit kita, di samping kita urus dia, bila kenapa kita kena urus duit dengan baik ni, kan dah dijawab. Ini soalan saya yang ketiga, Prof. Bilakah waktu ataupun masa yang paling sesuai untuk kita uruskan kewangan kita, tambah dalam tempoh pandemik sekarang ni? Jadi dia sebenarnya macam juga orang tanya, Ustaz, orang tanya bila kita nak bersedekah kan. Yeah. Kadang-kadang kita duk rasa pengurusan wang ni penting waktu kita dah ada duit. Tapi sebenarnya tidak, Ustaz. Sebenarnya kita bermula daripada sekarang. Walaupun anda seorang mahasiswa ke ataupun orang yang sudah bekerja, sebenarnya bermula daripada sekarang. Saya teringat waktu saya belajar di Jordan, kita dapat beasiswa. Di situ pun kita sudah buat perancangan. Pada waktu tu kadang-kadang pada waktu tu penganjur mengatakan bayar dulu, bayar dulu dan boleh claim, ataupun boleh juga dalam bentuk kita minta supaya penaja kita yang bayar dalam 2 keadaan. Kebetulan kita ada duit lebih sikit pada waktu tu. Jadi bila kita dah ada duit lebih daripada duit beasiswa yang untuk sara hidup tu, kita ada duit lebih, bila nak bayar kursus pun kita bayarlah. Perancangan apa? Bila balik tu nanti jumlah yang kita nak claim di sudut subjek-subjek tu, kita akan claim dan kita akan dapat satu tabungan. Bila kita balik ke Malaysia, apa yang kita nak buat dengan duit tadi, nak sambung pelajaran dan sebagainya, kita boleh buatlah. Sebab apa? Kita ada cara sebenarnya duit kita bayar dan kita claim balik daripada penaja. Jadi itu antara bentuk bagaimana kita nak untuk buat planning. Begitu juga bila kita dapat pendapatan kita, daripada bisnes, daripada perniagaan ataupun daripada makan gaji dan sebagainya lah. Jadi kita kena mulakan pengurusan kewangan ini. Kita kena mulakan. Kita dah tahu kita ada keperluan-keperluan asasi dan kita ada keperluan-keperluan yang mungkin bukan penting tetapi perlu, dan kita kadang-kadang kita nak sesuatu yang selesa. Dia sebenarnya ada panduan daripada syariat Islam itu sendiri. Kalau kita belajar maqasid syariah, kita akan dapati bagaimana ulama mengklasifikasikan maksud syariah pada hukum hakam tadi. Dia terbahagi kepada 3. Pembahagian pada satu sudut, perkara-perkara yang disebut sebagai daruriyat, perkara-perkara yang disebut sebagai hajiyat, perkara-perkara disebut sebagai tahsiniyat. Daruriyat tu apa, Ustaz? Daruriyat tu perkara yang kalau tak ada benda tu, kemanusiaan manusia tu hilang. Jadi maksudnya kalau kita tak ada rumah untuk kita berteduh, kalau kita tidak ada agama, tak macam manusia lah, dia jadi macam binatang dan sebagainya. Kalau kita tak jaga maruah kita, tak hubungan lelaki perempuan tak jaga, sama juga tak jadi macam manusia juga. Begitu juga kalau harta merampak dan sebagainya, jadi dia merosakkan kemanusiaan manusia. Tadi itu yang ulama klasifikasikan sebagai daruriyat. Jadi dalam kita nak berbelanja pun, itu sebenarnya satu teori yang kita kena buat. Kita uruskan perkara daruriyat kita dulu, perkara keutamaan untuk kehidupan kita. Kita tak nak hidup merempat tanpa rumah. Dalam bila dapat gaji, nak beli handset ataupun nak beli makan minum. Nanti makan Maggi je sebab pun nak beli handset. Jadi pelajar-pelajar kita kena hati-hatilah. Kena ada keutamaan dalam membeli. Anak-anak ada anak kecil tetapi nampak orang pakai handset canggih, nak beli juga handset canggih. Sedangkan kita ada anak kecil yang perlu susu dan sebagainya. Jadi ada keutamaan. Utamakan perkara yang asasi dahulu. Kemudian dia ada perkara haji, perkara keperluan, tapi tidaklah ke arah asasi tadi.
Tapi kalau tidak ada perkara ni, dia akan menyusahkan kehidupan kita. Contoh sekarang ni, kita perlu ada kenderaan. Kenderaan tu, tak ada kenderaan boleh ambil Grab. Betul. Boleh ambil ataupun boleh naik bas, taksi dan sebagainya. Tapi kalau ada, lebih memudahkan kita. Jadi kita boleh belilah. Kalau kita mampu motor, mampu kereta, mampu beli kereta yang macam mana, itulah lah. Kemudian dia ada yang bentuk tahsiniat, luxury, kemewahan sedikit. Jadi kalau kemewahan, jangan jadikan kemewahan itu yang utama, tetapi keperluan dan juga orang kata yang asasi tadi, keperluan dulu kita dahulukan. Jadi itu satu bentuk, Ustaz, ya. Satu bentuk kalau kita nak melihat kepada cara berbelanja, itu keperluan dia. Jadi kemudian ulama mengatakan kena lihat juga di sudut apa yang kita nak jaga dalam kehidupan kita tadi. Nak jaga agama, nak jaga nyawa, nak jaga harta, keturunan dan maruah diri, ya, dan nak jaga akal kita. Jadi dalam kita nak berbelanja, wang kita tadi, yang ni yang kita nak jaga. Daripada kita membeli suatu benda yang tidak penting, lebih baik cari benda yang boleh menjaga akal kita, menambah ilmu pengetahuan dan sebagainya. Jadi itu dalam kehidupan kita seharian. Kemudian ke depan, persaraan dan sebagainya, kena adalah macam saya sebut tadi, perancangan tadi nak kena ada. Dan persaraan, cari persaraan yang dah dijaga oleh kerajaan lah, tetapi dia patuh syariah. Dia patuh syariah, yang telah disusun supaya menjadi patuh syariah. Kita tidak terlibat dengan riba, kita tidak terlibat dengan perjudian, isu-isu gharar, ketakpastian, tak terlibat dengan insurans. Kadang-kadang insurans orang tak perasan, Ustaz. Kita beli motor pergi masjid, tapi nak perbaiki road tax, insurans, bukan takaful. Jadi kita beli insurans riba, road tax, kita naik motor yang dilindungi oleh motor yang insurannya riba, pergi masjid. Kita beli kereta kadang-kadang kita beli pula, kita tak tanya bank, ni sesuai Islam ke tak. Ni pula bila kita beli kereta ni, kita pergi masjid, kereta yang kita naik itu kereta yang kita ambil pembiayaan secara riba. Kadang-kadang kita tak perasan kerana benda tu. Itu juga sudut perekonomian juga tu, yang kita nak tahu hukum-hukum muamalat. Jadi walau macam mana pun, sekali lagi saya sebut, jangan lupa sedekah juga. Kita berniaga macam nak merancang macam mana kewangan kita pun, nak mula saving daripada sekarang pun, jangan sekali-kali kita kikir, kita kikir, jangan sekali-kali. Di situ ada keberkatan. Tak tahulah, pengalaman saya, kita rasa macam kita hulurkan duit banyak, tapi sebenarnya Allah ganti dengan lebih banyak, insya-Allah, dengan kita bersedekah tu. Itu Ustaz. Baik. Terima kasih kepada Prof untuk soalan yang ketiga, untuk pusingan yang ketiga. Tuan-tuan perempuan dan rahmati Allah, Prof sebut tu, jangan lupa untuk bersedekah. Lagi kita bagi, lagi Allah Ta'ala ganjar. Dari sudut saya ni, kalau boleh bayar zakat, jangan lupa bayar zakat. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, sikit saya nak tambah biodata Prof. Tadi awal saya cerita sikit kan, saya cerita sikit lagi. Prof sekarang ni antara salah seorang lah, merupakan board director merupakan BOD kepada Lembaga Zakat Negeri Kedah. Dan kalau dari segi latar belakang akademik ni, Prof tak mula di Malaysia, tuan-tuan. Prof mula di Pakistan, kemudian pergi ke Jordan untuk selesaikan ijazah yang pertama, baru balik pulang di Malaysia selesaikan master dan juga PhD Prof di Universiti Islam Antarabangsa UIA, dalam bidang syariah, dalam bidang syariah. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah yang masih bersama dalam talian dalam Zoom, di sini ada juga beberapa soalan. Nanti mungkin di penghujung sikit kita akan cuba kupas soalan-soalan yang diberikan di peringkat para hadirin yang ada pada dengan kita pada petang ni. Cuma saya suka untuk lanjutkan soalan saya yang seterusnya, Prof. Kan dalam keadaan kita menguruskan kewangan ni juga terdapat banyak dah agensi di Malaysia secara khususnya lah,
yang cuba ataupun yang memberi sedikit dan menghulurkan bantuan. Jadi bolehkah Prof contohkan sikit kepada saya agensi-agensi yang berkenaan? Okey, kalau kita kena lihat di sudut siapa yang nak dibantu, Ustaz, ya. Ya. Kita kena lihat siapa yang nak dibantu. Kalau di kalangan masyarakat yang memang orang kata fakir dan miskin, biasanya kita ada, macam kita kata, Ustaz, daripada Lembaga Zakat Negeri Kedah kan, dan kita ada Jabatan Kebajikan Masyarakat, Ya, JKM. JKM yang membantu masyarakat sebeginilah. Kadang-kadang sebelum ni kita bukan pun fakir miskin, tetapi disebabkan COVID kita jadi begitu. Waliyahzubillah, semoga kita tak jadi begitulah untuk kawan-kawan yang di FB dan juga di Zoom. Jadi mereka secara tak langsung mereka dah jatuh kepada golongan inilah. Saya kira Lembaga Zakat pun ataupun JKM pun dah melihat semula. Mungkin mereka tak akan gunakan laporan LHDN tahun lepas. Sebab LHDN tahun lepas pendapatan dia tinggi, tahun ni dah jatuh. Mungkin cuma kemungkinan dia kena bagi sedikit buktilah kepada agensi-agensi tadi menunjukkan memang suasana ekonomi dia jatuh dan mereka memerlukan bantuan. Jadi itu dari sudut bantuan bagi mereka yang dalam golongan tersebutlah. Ada sebahagian mereka ni bukan fakir miskin, ataupun mereka mungkin fakir miskin tetapi mereka terlibat dengan perniagaan. Jadi sebenarnya ada beberapa institusi yang boleh membantu di sudut perniagaan ni, mungkin dah bukan dalam bentuk sumbangan tetapi dalam bentuk pinjaman mudah. Contohnya Amanah Ikhtiar Malaysia. Amanah Ikhtiar Malaysia ni kalau tuan-tuan pergi ke sana boleh dapat pinjaman dan bayaran harian. Kalau terlibat dengan NAD, contohnya dah tak ada modal, pergi ke mereka dah boleh dapat pinjaman untuk meniaga NAD tiap-tiap hari daripada satu tempat ke satu tempat. Jadi dia akan datang kutip, ya. Dan yang menakjubkan kita, wanita yang banyak dalam AIM ni yang mendapat pembiayaan dari AIM, dan AIM daripada maklumat yang saya dapat daripada sahabat-sahabat di AIM, wanita ni bagus dalam bayar balik. Dia tak macam kita, Ustaz punya kemungkinan untuk diberikan tu rendah sikit. Tapi kalau wanita, ustazah mungkin lebih sikit. Jadi mereka dapat bantuan perniagaan untuk mulakan perniagaan balik lah. Pergi ke AIM, itu yang paling mudah. Kemudian saya ingat di Kedah ni pun ada AIM jugalah. Kemudian kita ada Tekun Nasional yang juga bagi dan sistem mereka pun mereka dah tukar kepada sistem Islam. Sistem syariah mereka dah ada dapat nasihat. Jadi hadirin boleh cuba untuk hubungi agensi-agensi tersebut, ya. Kemudian kalau mengikut kepada kenyataan Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita pun, pada bulan Julai yang lepas beliau menyebut tentang adanya Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB, ya, yang menjadi satu cara untuk membantu masyarakat lah. Mungkin kena hubungi mereka ni untuk mendapatkan bantuan. Kemudian saya ingat saya nak highlight tentang Lembaga Zakat Kedah sedikit, yang food bank. Sebab apa kita harapkan masyarakat kita tak ada yang kelaparan. Jadi food bank tu pun pergilah, dan saya harap yang menjaga food bank tu pun tidak terlalu bertegas sangat, tak ada dan senarai, tapi cukup membuktikan bahawa mereka tu perlu, jadi minta bantuan. Walaupun kita rasa ahli parlimen kita dah mula dapat duit dah, 300,000 seorang kan. Ya, dan kita harapkan di sudut parlimen pun dah selesai isu tak cukup makan dan sebagainya. Dan dengan ekonomi dah dibuka semula ni, Ustaz, kita harapkan yang dulu dah jatuh miskin ataupun fakir tadi akan meningkat balik kepada bukan lagi menjadi golongan asnaf. Walaupun kita belajar daripada pandemik ini. Kita belajar daripada pandemik ini bagaimana kalau ada duit jangan habiskan semua, ya. Jangan habiskan semua. Kalau ada duit kena ada simpanan. Dan kita rasa memang ramai yang terkesan persaraan nanti. Sebab apa? Waktu pandemik mereka dah menggunakan KWSP dan jumlah yang banyak.
dan kita tak tahulah akan datang yang mereka yang dah gunakan WSP tu, tapi itulah kita yakin dengan rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita. Yang penting kita kena usahalah, kita kena usaha untuk mendapatkan rezeki. InsyaAllah Allah akan bantu kita di situ. Ikhtiar tu kena ada dan doa tu kena sama-samalah, seiring dengan usaha kita. Sila Ustaz. Baik. Jadi macam mana tuan-tuan dan puan-puan apabila dibentangkan ataupun diceritakan oleh Prof, dalam Kedah ni saja, bukan kata ada satu, bukan kata ada dua, sebenarnya ada banyak, tapi mungkin kadang-kadang kita tak tahu kan, rakyat kadang-kadang dia terlepas pandang, dan kadang-kadang jiran sebelah tak habaq ke, dan inilah yang terjadi. Dan sekiranya kita kata jiran kita kiri kanan pun ada masalah yang sama dan sebagainya, inilah function kita ataupun tugas kita sebagai seorang masyarakat kepada tempat kita untuk maklumkan dan menceritakan bagaimana di sana ada beberapa agensi yang sebenarnya sedia membantu, sedia memberikan sedikit, orang kata sedikit ni tanda ada kan. Kalau banyak tu tak tahu. Baik, jadi Prof, untuk soalan yang seterusnya, soalan yang kita kata hampir di penghujung kan, dalam keadaan kita tengoklah 2-3 hari ni kerajaan dah umum dah boleh rentas, dan kita boleh lihat dalam hujung minggu lepas pun dah berpusu-pusu dah pelik yang ada di Kedah ni kan, dah pelik J nya, pelik W, semua keluar habis kan, balik ke kampung dan sebagainya. Pun begitu, saya rasa Prof suka untuk saya tanyakan juga soalan, adakah kaedah bila kata sekarang ni dah boleh rentas sekalipun, adakah kaedah yang cantik ataupun sesuai bagi golongan yang tidak berkeluarga ni untuk dia menyusunkan kewangan dia? Okey, betul lah. Dia kadang-kadang orang berkeluarga, kita rasa orang yang tidak berkeluarga ni orang bujang. Dia hidup tanpa orang kata beban di belakang dia lagi lah sebab dia tidak berkeluarga. Cuma begitulah, kita tak nak bila kita berkeluarga nanti kita berdepan dengan contohnya terpaksa membuat nak kahwin kan. Terpaksa membuat simpanan atau pinjaman bank. Jadi dia kahwin dua tu, dia kahwin dengan bank, tunang dia, dan dia kahwin dengan bank. Itu belum termasuk lagi dia dah ada PTPTN dan sebagainya. Dia kahwin 3 serentak tu. Dia kahwin 3 serentak. Jadi saya bertuah sebab saya dapat MARA gitu. Jadi MARA dia conversion. Kalau kita dapat cemerlang, dia akan jadi beasiswa. Kalau kita dapat sekadarnya, dia kena bayar jugalah dalam 20 kalau kita cemerlang dapat 25%. Kalau kita gagal kena bayar semua. Kena bayar. Jadi conversion tu baguslah, dan PTPTN pun ada. Kalau dapat first class dia jadi beasiswa. Tetapi untuk mereka yang B40 saja dihadkan begitu. Dulu untuk semua dia dapat sebagai beasiswa. Jadi dalam keadaan ni, bila kita katakan orang bujang, bila kita dah bekerja, itu alhamdulillah. Kita bujang kerana kita dah bekerja. Jadi di situ kena ada perancangan yang saya katakan tadi. Mungkin keperluan asasi dia tak banyak, tetapi keperluan ke depan nanti dalam perkahwinan dan sebagainya, ataupun waktu bekerja kita tidak ada tanggungjawab yang besar untuk kita sambung pengajian. Betul. Untuk kita sambung pengajian kepada pihak peringkat yang lebih tinggi. Jadi satu benda yang rugi, Ustaz, kita ada duit bujang, kita enjoy semata-mata. Kita enjoy semata-mata, habis duit, habis bulan, habis gaji, tak ada apa. Jadi ilmu tidak bertambah, tetapi kita orang kata melaram. Kita duduk ke sana kemari tanpa apa-apa faedah, habiskan duit, kita pergi kerja, balik dan sebagainya, kita tak ada matlamat hidup. Kita tak ada matlamat hidup. Jadi peluang kita waktu bujang ni ambil peluang. Kita keperluan asasi tetapi untuk upgrade diri kita pun kena ada. Dan juga kalau di situ kita akan membina keluarga nanti, jadi buat persiapan lah, buat tabungan dan sebagainya. Dan sekali lagi jangan lupa, sedekah tu sedekah juga pada mak ayah. Kadang orang bujang kata mak ayah sihat lagi.
Tetapi tak apa, untuk ambil berkat bagilah RM50, 100, 150 untuk kepada ibu ayah, nak merasa juga rezeki kita tu. Dan kemudian selain daripada tu, itulah kalau kita kadang-kadang kita lupa keperluan, contohnya insurans, takaful sekarang ni, takaful kesihatan. Walaupun waktu muda, kalau kita ambil daripada muda, mungkin kita punya kos tu lebih rendah berbanding kalau kita ambil waktu kita dah ada penyakit. Betul. Jadi kadang-kadang kita lupa tentang perkara tersebut. Kita begitulah, kita tak tahu bagaimana. Kita tak nak sistem insurans, tapi kita dah ada sistem takaful. Jadi ambil benda-benda tu yang kehadapan, supaya kita pastikan semua benda kita terjaga dalam kehidupan kita. Lepas tu kita tawakal lah, bila dah berikhtiar macam tu. Tawakal, ada duit tu lagi, beli kereta pun boleh, beli rumah pun boleh. Jadi itulah di sudut prioritinya, begitulah keperluan asasi kita. Mungkin bergantung kepada peribadi. Ada orang tak boleh, saya kena kahwin dulu. Kahwin dulu. Jangan gaduh beli rumah dulu. Jadi kahwin dulu. Ada setengah orang dia tak apa. Dia orang dia tentera. Tak boleh ikut semua orang macam tu. Jadi kalau yang tak tenteram tu, dia kena kahwin dulu. Kena kahwin. Tapi rancang dia punya perbelanjaan. Nak melabur pun jangan masuk skim-skim yang tidak berdaftar ni. Masuklah yang dah di institusi-institusi yang diiktiraf, supaya kita tak tertipu lah dengan pendapatan kita. Ada orang kata begini, dia kata perbankan Islam ni saya tak nak lah sebab syubhat. Kemudian dia kata saya buat pinjaman dengan perbankan Islam, kemudian saya melabur dengan ada seorang yang buat tawaran melabur. Jadi dia tolak bank Islam, tapi dia pergi melabur dengan seorang yang dia tak tahu. Jadi dia pinjam berapa? 100,000, bayar bulan-bulan. Tengok-tengok 100,000 buat pelari. Jadi terpaksa dia bayar bulan-bulan. Sebab apa? Tak percaya dengan tempat yang rasmi untuk pelaburan. Kerana apa? Percaya dengan janji manis. Skema-skema di pasaran sekarang ni. Jadi itu banyak berlaku. Bukan setakat kepada masyarakat kampung, cikgu-cikgu pun kena, staf kerajaan pun kena, pensyarah pun ada yang kena. Bukan tak ada. Betul. Itu saja, Ustaz. Baik. Tuan-tuan, perempuan, bila Prof cerita tadi kan, maksudnya orang bujang ni dia tak boleh duduk senang. Dia boleh enjoy, tapi minimumkan kadar seronok tu. Dan buatlah persiapan. Tumpang dia bujang, dia tak ada komitmen dan sebagainya. Benalah dia punya kewangan agar di kemudian hari dia tidak melopong lah. Jadi tuan-tuan perempuan, saya akan baca soalan. Boleh ke Prof? Kita baca satu soalan yang diberi oleh Asri Mak Lazim. Kalau kata ada lagi yang nak bagi soalan, boleh tinggalkan di ruangan komen Zoom ataupun di ruangan live, mana yang sempat kita cuba bacakan. Tanya saudara Asri tadi, berapa had duit gaji untuk bayar pinjaman supaya kewangan kita ni tidak ada masalah. Dia nak tengok takut tu banyak mana. Dia begini, kalau di bank-bank, dia orang biasanya dia orang ada limit. Dia ada limit. Kalau dia buat potongan daripada gaji kita tu, dia letak tinggi. Tapi kita jangan mengikut bank. Bank dia punya dasar, dia nak bagi dia nak bagi pembiayaan kepada kita. Dia tengok kalau buat potongan tersebut sampai tak ada setengah bank 45%. Ada setengah bank 50% daripada gaji kita, ada setengah bank 55%, sampai macam tu pun ada. Jadi kalau kita kena potong, kalau 45% itu masih ada duit, dia kira sebagai boleh lagi lah. Tapi adakah kita nak hidup dalam kehidupan yang kita ni orang kata pakai hidung pakai hidung lemas nanti. Jadi kena itulah, maksudnya kalau kita nak utamakan pembelian, mungkin rumah dulu. Rumah dulu. Bila rumah dulu kita target potong daripada gaji kita 20%, 30%. Kemudian baru kereta. Dan kalau nak buat pembayaran yang lain-lain, itulah jangan bagi yang dalam jumlah yang baki tu, adakah boleh lepas keperluan asasi kita.
asasi kita, anak-anak kita, anak isteri kita boleh lepas ke tidak. Itu kita kena buat kiraan dah. Sebulan berapa contohnya. Contohnya kalau seorang baru bekerja, bagi orang baru bergraduasi Ustaz Muzamil, dia pergi kerja, dia cari pekerjaan lepasan ijazah, dia mungkin dapat 2,000, 2,500. Ya. Kalau dia suami isteri, dia mungkin dapat lebih kurang tu juga 2,000, 2,500. Itu kalau dia dapat pekerjaan bertaraf ijazah, bertaraf ijazah. Jadi pada waktu itu mungkin dia selesa dengan 5,000 ataupun 4,000 ke 5,000 dia selesa. Tapi tengok tempat. Kalau dia duduk di Kuala Lumpur, satu rumah sewa lebih kurang tak kurang pada 1,000. Ya, betul. Dia tak kurang daripada 1,000. Kalau dia ada anak lagi, dia kena hantar anak untuk nursery 500 confirm. Ya. 500 confirm. Kemudian perjalanan yang dia nak pergi ke pejabat 500 ke 1,000 bagi 2 orang, itu confirm. Kira. Jadi bila dia kira tadi, kalau seorang 2 anak 2,500, 2,500 ke 2,000 ke 2,500. Dia ada 2,500 lagi. Itu kalau dapat 5,000. Kalau dia dapat 4,000, tinggal 1,000, 1,500. Dia boleh bayar tak rumah kalau dia beli dengan harga 1,000. Bayar bulanan dengan 1,000. Jadi adakah dia ada kemampuan ke tidak? Tapi asasi tadi dah lepas. 2,500 ke 5,000 dengan makanan lagi 500. Kemudian baki tu kita boleh bayar ke tidak, pembiayaan kita dapat daripada bank. Jadi itulah kita kena buat kiraan. Daripada situlah kita akan tahu bank mungkin dia ke arah dia nakkan kepada keuntungan, dia nak tengok pendapatan tadi tak melebihi 55%, tapi kita kalau 45% tinggal dah macam ni dah. Bila tak sampai awal bulan dah resah. Tak sampai awal bulan lagi. Kita dah resah dah. Jadi itu kita kena buat kiraan yang betul lah Cik Azmi bila kita berdepan dengan perkara ni. Dan pada orang yang lebih banyak pendapatan dia, mungkinlah pada waktu tu dia okey, dia dah sampai 8,000 dua orang. Dan dia pun ada semangat untuk berpakat dengan isteri pun okey bang, duit abang, duit saya, duit saya. Contoh gitulah. Ataupun dia kata tak apalah sebahagian. Dia pun sanggup. Jadi pada waktu suami isteri kena tengoklah, okey, kita sekarang kalau kita beli rumah bayar RM1,000, RM2,000 sebulan. Kita ada 8. Ya. Lepas tu beli kereta pula 1,000. Tinggal 5. Ya. Boleh kot kan kita hidup dengan 5,000 ni. Jadi boleh. Jadi dia boleh dah kereta dan juga dia boleh rumah. Kalau 6,000 pun mungkin boleh lagi. Kalau gaji 6,000 dia boleh lagi dah. Boleh cover lagi. Dengan dia boleh cover sebab dia kata 3,000 dengan 50% pun tinggal 5%, tapi tu 3,000. Ya. Boleh kot untuk kehidupan asasi. Dia dah ada rumah tak perlu bayar sewa dah. Ya, betul. Kalau nak bayar sewa pun waktu rumah tu nak siap. Jadi itulah antara perancangan bagi mereka yang nak buat pinjaman bank ke, itu cara atau nak buat pembelian kena tengok kemampuan kita lah di sudut perkara. Jadi ada juga portion nanti nak simpan, nak berjalan juga sekali-sekala. Ya, betul. Nak pergi umrah, nak pergi haji, nak simpan dalam tabung haji, nak simpan pendidikan anak-anak. Jadi kena ada portion-portion tadi. Wallahualam. Wallahualam. Okey, baik Prof. Jadi macam itulah jawapan yang Prof bagikan. Maksudnya had ataupun duit gaji ni dia tidak ada ketetapan, dia atas individu, atas keluarga yang berkenaan. Macam mana kita nak elak supaya kita boleh bayar pinjaman dan tidak ada masalah kewangan, itu atas ukuran kita ataupun atas ukuran keluarga yang berkenaan. Masyarakat, tuan-tuan perempuan kena cuba nilai, kena ukur dulu. Kalau kata nak minta Prof cerita 1,000, 5,000 pun tak cukup lagi Prof. Kalau nak ukur. Sebab apa? Tak sama, setiap orang tidak sama dia punya kadar duit gaji yang perlu dia dapat pada setiap bulan. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, hampir sejam kita bersama dalam webinar kali ke-11 pada petang ni. Jadi saya harap tuan-tuan perempuan masih kekal dengan kami, masih duduk dengar apa intipati, apa perkongsian yang boleh Prof Asmadi bagi. Sebelum kita kata ni hujung-hujung dah cerita dia ni kan. Tapi sebelum kita mengakhiri webinar kali ke-11 kita pada petang ni, saya kalau bolehlah, saya sendiri pun personally, walaupun saya tidak pernah menjadi student Prof,
kita nak dengar lah apa sepatah dua nasihat ataupun kesimpulan yang kita boleh dapat berkenaan dengan pengurusan kewangan ni sebenarnya. Jadi saya persilakan. Okey. Terima kasih Ustaz Muzamil. Jadi untuk kata-kata akhir saya, itulah dalam kita nak mencari rezeki, yang pertama cari kerja-kerja yang kita katakan kita dapat rezeki yang berkat lah. Itu yang pertama Ustaz. Bila dah dapat rezeki tadi, kita nak kena pastikan pengurusan kita tu dengan pengurusan yang baik. Jadi pastikan kita mendahulukan benda-benda yang asasi terlebih dahulu. Kemudian benda-benda yang perlu, barulah di situ adanya perkara-perkara yang berbentuk santai, kemewahan dan sebagainya. Jadi kalau kita tahu teori ni, kita senang dalam kehidupan kita ni, kita tak akan terlepas. Jangan kita dahulukan benda yang mewah terlebih dahulu, tetapi kita abaikan yang asasi macam pengajian anak-anak dan sebagainya. Kerana apa? Kerana kita nak bermewah sebagaimana jiran kita. Jadi insya-Allah dengan pengurusan yang baik sedemikian, dan jangan lupa sedekah lah macam saya kata tadi. Ya, itu kunci jangan lupa kita bersedekah, insya-Allah di situ ada keberkatan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Allah tambah lagi rezeki kita, insya-Allah. Wallahu alam. Terima kasih kepada penganjur kerana menjemput saya pada petang ni Ustaz, ya. Dan terima kasih kepada Ustaz sendirilah. Baik, insya-Allah. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, berakhirlah kita pada petang ni dengan webinar kali ke-11. Duit hampir mana musim Covid ni. Jadi tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, secara tuntasnya talk ataupun perjalanan kita pada petang ni berakhir dengan sepatah dua yang disebut oleh Prof tadi. Kunci yang saya pegang daripada awal sampai habis, pengurusan kewangan ni kalau diukur secara teori, kita memang rasa macam gayat. Tapi kalau diukur dengan tambahan, dengan sedekahnya, dengan bayar zakatnya tuan-tuan, maka Allah Ta'ala akan mencukupkan rezeki pada setiap hambanya. Itu janji Allah. Jadi sebelum kita berakhir, tuan-tuan yang berada dalam ruangan Zoom, suka untuk saya sebut, kita ada soalan kuis webinar Rohani siri ke-11. 10 pemenang yang menjawab tepat dan cepat akan dapat hadiah. Jadi siapa-siapa yang berada dalam talian boleh selamat menjawab. Perakhirannya kita tangguh webinar kita ini dengan kafaratul majlis dan suratul An, dan kita jumpa lagi pada masa yang akan datang.